Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang mengikuti siri kuliah online melalui FB Live, iaitu anjuran NGO Ahlus Sunnah wal Jamaah Research Group, dikenali sebagai ARG. Untuk kita itu sama-sama membaca, memahami dan mengambil manfaat dari isi kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, penjelasan sifat 50, yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Kiai Muhammad Idrus Ramli hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Malam ini kita sampai ke bahagian yang kedua. Kita akan masuk ke bahagian yang kedua, khusus membincangkan ilahiyat, iaitu ketuhanan. Di muka surat 80. Kan dalam pembahagian pengajian akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, para ulama untuk memudahkan kefahaman kita mengkelaskan perbincangan di dalam ilmu akidah ini kepada 3 bahagian. Yang pertama yang kita akan masuk pada malam ini iaitu bahagian al-ilahiyat, iaitu ketuhanan. Yang kedua nanti insya-Allah bahagian an-nubuwat, iaitu kenabian. Dan yang ketiga adalah as-sam'iyat, perkara-perkara yang diimani semata-mata didengari perkhabarannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau disebut juga sebagai al-ghaibiyat, perkara-perkara yang ghaib, yang semata-mata kita tahu atas perkhabaran junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di muka surat 80, ketuhanan, ilahiyat, akidah 50. Kan ada orang yang tidak faham, dia perli. Wah, dia kata dah tukar ya. Dulu sifat 20. Wah, sekarang dah jadi sifat 50 pula ya. Lucu lah kata dia, kelakar ya. Sebenarnya tak ada apa yang lucu, tidak ada apa yang kelakar. Cuma dia yang gagal faham cara pengiraan itu. Benda yang sama saja. Apakah maksud akidah 50 itu? Maksudnya ialah 20 sifat yang wajib bagi Allah. Jadi yang menamakan sifat 20, dia hanya fokus yang itu. Kita dalam ilmu akidah ni yang penting tu kita belajar 20 sifat yang wajib bagi Allah. Bila kita belajar 20 sifat yang wajib bagi Allah, insya-Allah automatik juga kita akan faham 20 sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia fokus pada 20-nya itu. Maka dinamakan sifat 20. Tapi kalau dia kembangkan kepada pembahagian itu, kan bila ada 20 sifat yang wajib, maknanya yang akal yang sihat tidak boleh menerima bahawa sifat itu tidak ada pada Allah. Mesti ada sifat itu pada Allah. Itu namanya yang wajib. Maka tentulah ada 20 sifat yang mustahil, yang pasti tidak ada pada Allah sifat itu. Akal yang sihat tidak boleh terima ada sifat macam itu pada Allah Ta'ala. Itu namanya mustahil. Dan kemudian ada satu sifat yang harus. Berapa? 20 sifat yang wajib campur dengan 20 sifat yang mustahil, sudah 40. Campur dengan satu sifat yang harus, maknanya boleh, akal yang sihat boleh terima ada pada Allah atau tidak ada, itu harus. Jadi sudah ada 41. Campur dengan 4 sifat yang wajib bagi para rasul.
Makna mesti ada sifat macam itu pada para rasul. Tak boleh terima kata para rasul tidak bersifat demikian. Mesti ada. Sudah 4 di situ, lawannya 4 yang mustahil. Jadi 4 campur 4 sudah jadi 8. Dan ada satu juga sifat yang harus bagi para rasul, maka jadi 9. Kalau kita perincikan sifat yang ada pada para rasul, 4 wajib, 4 mustahil dan 1 yang harus. 9 campur dengan 41, masih ingat? 20 yang wajib sifat Allah Ta'ala, 20 yang mustahil sifat yang mustahil bagi Allah, dan 1 sifat yang harus. 41 campur 9 jadilah 50. Jadi dia hanya cara kira saja. Jadi kadang-kadang ada orang dia cepat confuse. Apa ni, sekejap 20, sekejap 50. Tak perlu confuse sangat ya. Ceritanya sebagaimana yang saya terangkan sebentar tadi. Baik. Mengapakah seorang Muslim wajib mengetahui 41 sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang telah diterangkan di atas? Ada beberapa alasan kenapa para ulama membangunkan konsep 41 sifat bagi Allah tersebut. Ini juga perlu difahami ya, kerana ada orang menyangkakan kalau belajar sifat 20, sepertinya kita itu melimitkan, menhadkan sifat Allah hanya pada 20. Ada orang keliru sampai ke tahap itu. Padahal bukan begitu. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang diimani oleh umat Islam Ahli Sunnah wal Jamaah itu tidak terhitung banyaknya. Maknanya segala jenis sifat kesempurnaan pasti ada pada Allah. Tetapi yang 20 ini adalah ummahatus sifat. Sifat-sifat yang utama yang wajib diketahui oleh seorang mukallaf, yang mana tanpa salah satu daripada sifat ini tidak akan tergambar bahawa yang itu adalah Tuhan. Misalnya lah ya. Tidak tergambar dalam akal yang sihat Tuhan, tapi tidak ada sifat kudrah. Tuhan tapi dia tak ada sifat kudrah, dia tak ada kuasa, dia lemah. Itu kan akal tak boleh terima. Tuhan tapi lemah, tak boleh. Jadi yang kita katakan 40 ini yang wajib diketahui, ataupun 41 ini yang wajib diketahui oleh seorang mukallaf, bukan kita tu menghadkan sifat Allah tu hanya kepada 20, tidak. Kenapakah dibangunkan konsep 41 sifat ini? Pertama, 41 sifat tersebut, 20 wajib, 20 mustahil, 1 yang harus, dapat menghantarkan seseorang itu makrifah. Maknanya dia kenal, dia tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang dia maklumi, setiap orang yang mukallaf, orang yang sudah ada taklif, dosa dan pahala, iaitu orang yang akil, akalnya sempurna, balik sampai umur dan juga sampai seruan Islam kepada dia, maka setiap daripada tindak tanduk dia tu ada hukum. Ini orang mukallaf. Ditaklif, dibebani dia dengan satu tanggungjawab hukum. Maka setiap orang mukallaf wajib makrifah. Dia wajib kenal Allah. Dia wajib mengetahui dan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun mengetahui hakikat Allah, itu jelas tidak mungkin mampu dilakukan oleh sesiapa pun. Hanya Allah yang tahu hakikat Allah. Makhluk tidak boleh menyelami hakikat Allah. Maka makrifah yang untuk kita ketahui ini, yang mampu dilakukan oleh seseorang manusia yang mukallaf, adalah sekadar dia mengetahui apakah sifat yang wajib, apakah sifat yang mustahil, dan apakah sifat yang jaiz, yakni yang harus, boleh sahaja bagi Allah Ta'ala itu, maka total 41 sifat. Jadi kesimpulannya, 41 sifat tersebut dapat menghantarkan seseorang untuk makrifah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kedua, mengapakah sifat yang wajib bagi Allah, yang wajib diketahui oleh seorang mukallaf hanya 20 sifat? Pada dasarnya, para ulama tidak membatasi sifat Allah hanya kepada 20 sifat. Sebagaimana yang kita terangkan tadi. Kenapa 20? Sebenarnya bukan 20 saja. Allah wajib memiliki segala sifat-sifat kesempurnaan yang layak dengan keagungannya. Dan maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan yang tidak layak dengan keagungannya. Kerana itu, sifat kesempurnaan Allah, kalau kita tengok pada sudut hakikatnya, itu sebenarnya tidak terbatas. Bukan hanya 20, bukan hanya 30, bukan hanya 40, tidak terbatas. Hanya saja para ulama menetapkan wajib orang mukallaf itu tahu 20 yang dikatakan sifat wajib bagi Allah. Kenapa? Kerana 20 sifat wajib inilah batas kemampuan akal manusia dalam rangka makrifah dan mengenal Allah.
Lebih dari 20 sifat tersebut, akal manusia tidak mampu menelusurinya. Bukan menafikan, tapi kita tidak mampu. Yang ketiga, 20 sifat wajib bagi Allah juga merespon penyimpangan-penyimpangan pelbagai aliran pemikiran. Ada banyak aliran pemikiran tentang ketahanan ni menyeleweng. Jadi kalau kita kaji, sifat 20 ni dia berfungsi untuk kita kata apa, melawan atau ribat penyelewengan-penyelewengan ini, menghujah penyelewengan-penyelewengan pemikiran dalam akidah ini. Seperti aliran pemikiran Mu'tazilah, aliran pemikiran Syiah, aliran pemikiran Mujassimah dan lain-lain. Mereka semua ini memiliki pemikiran dan akidah yang menyimpang dari kebenaran berkaitan dengan soal-soal ketuhanan. Jadi sifat 20 ini yang counter balik, yang counter semula, yang menolak penyelewengan-penyelewengan ini. 20 sifat yang wajib dan satu sifat yang jaiz bagi Allah Ta'ala menjadi respon dan jawapan terhadap pelbagai penyimpangan tersebut. Dan yang keempat, apabila diteliti secara saksama, 41 sifat Allah yang wajib diketahui oleh seorang mukallaf tersebut pada dasarnya menjadi jawapan terhadap soal-soal yang mendasar tentang persoalan ketahanan yang wajib diketahui oleh manusia dalam rangka makrifah dan mengenal Allah Ta'ala. Jadi 41 sifat itu pada dasarnya seolah-olahnya dia answering questions, menjawab soalan-soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan kanan ya. Takut ada orang yang terkeliru, ustaz ni ngajar akidah minum tangan kiri. Tapi sebab mirror image, nampak seperti tangan kiri tapi saya sedang minum dengan tangan kanan. Baik. Contohnya, kita kata menjawab persoalan. Contohnya, soalan yang paling basic yang timbul dalam fikiran seorang manusia, ada ke Tuhan? Ya. Tak nampak depan mata kita. Tak didengar dengan telinga kita. Tak dapat dipegang dengan tangan kita. Ada ke Tuhan ni? Itu jawapan dia akan dijawab dengan sifat wujud. Ada. Oh, ada Tuhan. Sejak bila ada Tuhan ni? Sejak bila tu dijawab dengan sifat qidam. Maknanya Allah wujud tanpa ada permulaan. Oh begitu. Habis itu sampai bila Tuhan ni ada? Dijawab dengan sifat baqa. Tidak sampai bila-bila. Kemudian macam mana rupa Tuhan tu? Dijawab dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tuhan tidak sama dengan makhluk. Oh macam tu. Habis di mana Tuhan tu? Dijawab dengan qiyamuhu ta'ala binafsihi. Allah Ta'ala itu tidak berhajat kepada yang lain. Termasuklah tidak berhajat kepada tempat. Jadi tidak timbul soalan di mana Tuhan berada dengan konteks tempat, tidak timbul. Kalau orang tanya, habis Nabi SAW sendiri pernah tanya, Aina Allah? Maka yang pertama dijawab oleh para alim ulama, hadis tersebut tidak boleh jadikan sandaran hujjah dalam perkara akidah, kerana sandaran hujjah dalam perkara akidah dia mestilah qat'i. Tetapi hadis tu sahih kan Ustaz? Ya, hadis sahih, tetapi hadis sahih masih kategori zonni. Tapi zonninya tidak separah hadis yang dhaif. Tapi tidak sampai ke martabat qat'i. Kerana yang dari segi subut, yang qat'i hanyalah yang mutawatir. Itu satu. Daripada sudut subut dia. Daripada sudut adakah itu daripada Nabi SAW atau tidak. Hadis sahih yang tidak mutawatir masih lagi zonni. Yang kedua daripada sudut dalalah. Daripada sudut lafaz menunjukkan kepada makna, maka ainallah di dalam hadis tersebut dia ada keraguan daripada sekurang-kurangnya dua sudut. Yang pertama daripada sudut kekuatannya itu dikatakan lafaz itu muttarib. Kerana dia menyalahi lafaz hadis-hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang siqah ya, yang ramai orang siqah riwayat tidak ada perkataan ainallah. Hanya satu riwayat saja yang mengatakan ainallah. Jadi itu kekuatannya itu tidak begitu kuat. Ya, muttarib dia diistilahkan muttarib. Kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu sepertinya ada kegoncangan. Tak kuatlah, tak kukuh. Tak kukuh tu sebab tadilah, sebab riwayat perawi-perawi siqah yang lain tidak ada pun perkataan ainallah tu. Jadi yang ni kenapa ada? Itu persoalannya. Yang kedua, kerana perkataan ainallah ini boleh sahaja menunjukkan kepada bertanya tentang al-makanah, martabat kedudukan. Boleh juga aina dengan makna bertanya tempat, di mana.
Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah taala dalam assumption bahawa hadis ini memang sabit daripada Nabi SAW, ketepikan isu muttarib tadi, as-su'al anil makanah. Dan yang tepatnya bertanya aina Allah itu bertanya tentang kedudukan martabat Allah Taala, walaisa anil makan, bukan bertanya tentang tempat. Sebab dah dijawab dalam ilmu sifat 20, bila timbul persoalan Allah tu di mana, maka jawabnya qiyamuhu ta'ala binafsihi. Dan mungkin akan timbul persoalan, Allah ni berkuasakah, Allah ini buat satu tu kerana terpaksa atau memang kehendaknya dan sebagainya. Jadi kalau kita bilang satu persatu sifat 20 itu, fungsinya menjawab setiap satu daripada soalan-soalan yang basic tentang ketuhanan. Makanya disusun dalam bentuk demikian untuk menjawab persoalan-persoalan penting ini. Baik, seterusnya sering ada pertanyaan, mengapakah sifat yang wajib bagi Allah ada 20? Ada orang suka tanya macam tu. Sedangkan al-asmaul husna sahaja jumlahnya 99. Ni kan kadang-kadang kita biasa dengar aja ni. Apa Asy'ariyah ni belajar sifat 20? Nama Allah pun dah 99. Takat 20 je dia orang belajar. Kita nak ambil faham ya. Pertama, seperti yang dikemukakan sebelumnya, para ulama tidak membatasi sifat wajib bagi Allah dalam 99 sifat, apatah lagi 20 sifat sahaja, tidak. Kerana setiap kesempurnaan yang layak dengan keagungan Allah, pasti Allah wajib memilikinya. Yang itu kita kata Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Bukan hanya 20, bukan hanya 99 dan sebagainya. Dan Allah juga maha suci dari sebarang kekurangan. Yakni sesuatu yang tidak layak dengan keagungannya, itu ternafi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, al-asmaul husna artinya nama-nama terbaik. Nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan nama-nama terbaik kerana nama-nama bagi Allah berarti adalah sifat-sifat kesempurnaan yang wajib bagi Allah Ta'ala. Sedangkan sifat-sifat tersebut adalah keterangan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, 99 nama-nama tersebut pada dasarnya adalah sifat-sifat bagi Allah. Jadi nama itu menunjukkan kepada sifat. Jadi, memadai apabila kita belajar sifat yang 20 ini, salah satu daripada nama yang 99 itu, dia akan terangkum di bawah salah satu daripada sifat 20 tadi. Yang ketiga, nama-nama dan sifat-sifat Allah sebenarnya tidak terbatas hanya pada 99. Apatah lagi kalau nak disangkakan terbatas hanya pada 20 sifat. Tidak ya. Berdasarkan hadis an Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma asaba ahadan qattu hammun wala hazanun faqala Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi illa adhaballahu hammahu wa huznahu wa abdalahu makanahu faraha. Faqila ya Rasulullah ala nata'allamuha? Faqala bala yanbaghi liman sami'aha ay yata'allamaha. Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, Ibn Abi Shaybah, Abu Ya'la, At-Tabrani, dan juga disahihkan hadis ini oleh Ibn Hibban dan juga Al-Hakim. Apa makna hadis ini? Daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Nabi SAW bersabda, tidaklah menimpa satu orang pun satu kebimbangan ataupun kesedihan lalu dia berdoa Allahumma inni abduka
Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, ibnu abdika, anak kepada hamba-Mu, ibnu amatika, anak kepada sahaya perempuan-Mu, nasiyati biadika, ubun-ubun aku berada di dalam kekuasaan-Mu, madin fiyya hukmuka, berjalan ke atasku apa sahaja hukum-Mu, ketetapan-Mu berlaku pada saya, adlun fiyya qada'uka, dan adil berlaku ketentuan-Mu kepadaku. As'aluka bikulli ismin huwalak, aku memohon dengan segala nama milik kepadamu, samaita bihi nafsak, yang kau telah namakan dengan nama tersebut dirimu, au alam tahu ahadan min khalqika, atau engkau telah ajarkan nama tersebut kepada salah seorang daripada makhlukmu, au anzal tahu fi kitabika, atau engkau telah turunkan nama tersebut di dalam kitabmu, au ista'tharta bihi fil ilmil ghaibi indaka, atau engkau simpan khusus nama tersebut dalam ilmu ghaib di sisimu. Makna ada nama yang Allah Ta'ala tidak ajar kepada kita, yang Allah Ta'ala tidak cerita kepada kita, tapi nama Allah. Ista'tharta tu makna eksklusif, hanya Allah yang tahu. Jadi setelah itu, ini seolahnya kita bertawasul dengan Asma'ul Husna. Tawasul dengan Asma'ul Husna ni tidak ada isu di kalangan umat Islam, tidak jadi pertikaian lah. Lalu barulah kita minta antaj'alal Qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri, bahawa kau menjadikan Al-Quran tu sebagai ketenangan hatiku. Rabi' ni boleh juga difahami sebagai musim bunga. Indahlah hati kita rasa tenang. Dan cahaya dadaku. Lagi wajala huzni, dan penerang, penghapus kepada kesedihanku dan kedukaanku. Wa dhahaba hammi, dan menghilangkan kebimbanganku. Illa adhaballahu hammahu wa huznahu. Kalau dia berdoa macam itu, melainkan Allah hilangkan daripada dia kebimbangan dan kesedihan. Elok ya doa yang diajar oleh Nabi SAW. Maklumlah kita sekarang ni berada dalam kebimbangan, masalah COVID, tak boleh pergi kerja, tak ada duit, ya. Moratorium pula confuse, ya. Itu hari ingatkan tak payah bayar accrued profit, accrued interest. Yang terbaru ni, rupanya kena bayar. Banyaklah kita punya kebimbangan-kebimbangan ni. Maka amalkan dengan sunnah ini, elok kita berdoa dengan doa ini. InsyaAllah Allah akan hilangkan daripada kita kebimbangan dan kesedihan. Dan Allah menggantikan di tempat kesedihan itu kegembiraan. Lalu ditanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, tidakkah patut kami belajar akan doa ini? Lalu Nabi SAW menjawab, bahkan sepatutnya lah bagi siapa yang mendengarnya, bahawa dia belajar, lalu dia mengamalkan doa ini. Jadi dalam hadis tersebut diterangkan bahawa ada di sana nama-nama Allah yang hanya diketahui oleh seorang hamba Allah tertentu. Dan ada pula nama-nama yang hanya diketahui oleh Allah sahaja. Dengan demikian, nama-nama Allah sebenarnya tidak terbatas kepada 99. Jadi, poinnya apa? Bila kita belajar sifat 20, bukan kita menghadkan sifat Allah hanya pada 20, sebagaimana kita terangkan, dan tidak juga menghadkan kepada 99, tidak. Keempat, sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Asma'ul Husna terbagi menjadi dua bahagian. Saya ada orang tanya dalam personal messenger, tapi saya tak sempat jawab lagi tentang masalah dia kata af'al, nama-nama Allah yang menunjukkan pada af'al. Cuba kita fahami ya. Bila kita lihat kepada Al-Asma'ul Husna tu boleh dibagikan kepada dua jenis. Yang pertama kan kita kata tadi nama Allah ni menunjukkan pada sifat Allah. Tapi sifat itu boleh dikelaskan kepada dua dan konsekuens dia berbeza. Kesan daripada dua jenis sifat ni berbeza. Yang pertama adalah sifat zat. Iaitu sifat yang ada pada zat Allah Ta'ala sejak azali, tanpa ada permulaan, dan selama-lamanya sifat itu ada pada zat Allah. Maka sifat-sifat ini ada yang akli, maknanya boleh kita faham dengan akal fikiran dan sihat, dan sesuai dengan dalil sam'i. Sesuai dengan apa yang kita dengar pada Quran dan hadis. Tapi ada juga yang sam'i, semata-mata nama yang menceritakan sifat zat ini, akal kita tidak boleh berfikir demikian, tetapi diimani, kerana itulah yang diberitahu dalam Quran dan hadis. Itu kita katakan sifat zat.
Yang kedua adalah sifat fi'il, sifat perbuatan. Maka sifat-sifat bagi perbuatan Allah, iaitu nama-nama yang ambil daripada perbuatan-perbuatan Allah yang terdapat dalam dalil sam'i dan dimiliki oleh Allah selamanya. Dan tidak ada pada azal, tanpa permulaan, af'al. Sebab dia ada konsep yang dikatakan perbuatan ini yang dikatakan tanjizi hadis, pelaksanaan pada yang baharu. Dia ada yang kita katakan suluhi qadim. Memang daripada azali lagi layak Allah Ta'ala melakukannya. Tapi dari segi sudut pelaksanaan af'al itu tanjizi hadis, pelaksanaan pada yang baharu. Makhluk lah, pada makhluk. Baik. Apa dia punya beza pada konsekuens dia? Beza dia adalah kalau sifat zat, maka lawannya tu mustahil. Kalau sifat zat, lawannya tu mustahil. Tetapi kalau sifat fi'il, boleh saja lawannya pun ia juga. Contoh sifat zat, al-qadir. Maka al-qadir yang berkuasa. Maka ad-dha'if yang lemah, mustahil. Al-alim yang mengetahui. Maka al-jahil yang jahil, itu mustahil. Al-ghani yang kaya. Maknanya tidak berhajat kepada apa pun. Maka lawannya al-faqir yang berhajat, itu mustahil bagi Allah Ta'ala. Kerana itu sifat zat. Tapi kalau sifat fi'il, al-muhyi yang menghidupkan. Tapi al-mumit, ia juga yang mematikan. Sebab itu rujuk kepada perbuatan. Jadi Allah boleh berbuat menghidupkan orang, tapi tidak mustahil Allah juga al-mumit, mematikan orang. Allah yang ar-rafi' yang mengangkat, Allah juga yang al-khafid yang merendahkan. Allah juga yang al-mu'iz yang memuliakan, Allah juga yang al-mudhil yang menghinakan. Jadi kalau sifat fi'il, yang satu boleh, yang lawannya juga tidak mustahil. Kalau sifat zat, yang satu ya, itu pasti ada pada Allah, yang lawannya itu mustahil. Itu beza dari segi natijahnya antara sifat zat dan juga sifat fi'il. Kedua-duanya merujuk kepada al-asma'ul husna, nama-nama Allah. Baik. Selepas ini kita akan pergi kepada sifat wajib bagi Allah Ta'ala yang 20, bermula dengan sifat wujud, insyaAllah. Saya berhenti setakat itu dulu pada malam ini. Agak kepenatan malam ini. InsyaAllah kita akan sambung pada malam besok, bermula pada muka surat 85 dengan sifat wajib yang pertama, iaitu membincangkan sifat wujud, artinya ada bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afwu minkum.